والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Sadaqallah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala azim pah kena dapat kita salat berjemaah khusus nyambung kuliah kita insya-Allah kuliah subuh kita. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berada di rumah Allah SWT dengan melakukan ibadat salat berjemaah dan seterusnya. Kita untuk ilmu sebagai tugas orang yang beriman dan bertakwa. Ilmu ini tidak ada sempadan. Selagi umur di kandung badan, wajib kita menuntut ilmu. Dan tajuk kita pagi ini masih lagi bicara menyambut Al-Mubarak, bulan Ramadan Mubarak. Hanya beberapa hari lagi untuk kita memperdalam ke ilmu-ilmu yang bersangkut dengan Ramadan. Walaupun sebelum ini ramai dah penceramah menceritakan tentang mengenai bulan Ramadan dan amalan Ramadan. Hari ini kita cuba menambah sedikit lagi lah. Kerana kita sudah hampir sangat Ramadan, kita cuba memperingat-ingat kembali lah. Cuma besi kita berlainan, cuma tapi maksud yang sama untuk menceritakan tentang bab bersangkut dengan Ramadan. Jadi marilah kita mulai dengan firman Allah SWT dengan kewajib firman-Nya tentang kewajib berpuasa. Kemudian kita iringi beberapa hadis, kemudian kita masuk terus ilmu-ilmu yang bersangkut dengan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah SWT firman, wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa. Jadi ayat ini merupakan dalil tentang kewajipan berpuasa. Berpuasa ini atas individu hukumnya wajib kifayah ke atau wajib ain? Ialah wajib ain ya. Wajib kifayah maksudnya wajib memadai jika ada beberapa orang melakukannya. Tetapi bagi kita ni setiap individu yang mukallaf merupakan wajib ain. Iaitu wajib ni berapa kategori? Ada dipanggil wajib kifayah, ada dipanggil wajib ain. Kamu terpecah lagi. Wajib ain itu terbagi kepada dua. Ada dipanggil wajib usuli dan juga dipanggil wajib furu'i. Dan wajib furu'i pula terbagi kepada dua. Ada wajib zati, ada wajib aridi. Jadi maknanya hukum-hukum dalam Islam merupakan asas dalam melakukan ketaatan. Jadi macam mana kita nak melaksanakan ketaatan kalau kita tidak tahu hukum? Jadi sebagai dasarnya hukum Islam tu ada 5 kan? Ya, 5 ya. Hukum syarak. Ahkamul Islam khamsatun. Hukum Islam tu 5. Yang pertama al-fardu, maksudnya wajib. Jadi puasa ni wajib ain, bukan wajib kifayah. Yang kedua hukum Islam tu wasunnatu, sunat. Dan yang ketiga wal kharamu, haram. Dan yang keempat wal makruhu, makruh. Dan yang kelima wal mubahu, harus. Jadi hukum yang 5 ni berpusing-pusing kepada kita. Jadi puasa ni termasuk wajib ain yang perlu kita laksanakan, tak boleh tidak. Tetapi Islam tidak memberat dengan begitu rupa. Jika tak mampu maka diberi keluasan atau kemudahan. Kalau kita tengok sedikit beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan atau fadilat Ramadan itu. Kita ambil satu hadis yang disebut dalam kitab Durratun Nasihin. Sebagai Nabi bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Nabi kita bagi tahu, barang siapa merasa gembira bidukhuli, masuk atau akan masuk Ramadan itu dengan rasa gembira dan sebagainya, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah Ta'ala mengharamkan jasad seorang itu daripada api neraka. Bahawa rasa seronok, rasa happy, belum lagi melakukan ibadat lagi. Kalau ada perasaan rasa seronok, gembira, lepas itu setengah imam mula Rajab lagi dah berdoa ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lepas situ lagi dah rasa gembira untuk nak hampir Ramadan itu. Jadi kalau kita rasa gembira, rasa seronok, hanya beberapa hari lagi, rasa nak cepat lagi umpamanya, maka sudah menjadi jaminan. Rasulullah mengatakan orang itu ada perasaan demikian, maka tubuhnya atau jasadnya diharam dari neraka. Itu baru seronok, belum kita lagi untuk beramal lagi. Kemudian hadis yang berikutnya,
kita dipanjang ke umur lah, dapat beramal satu Ramadan dan sebagainya. Apa Rasulullah kata, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang siapa berpuasa Ramadan ni di atas dasar iman, kerana puasa ni orang beriman saja. Orang yang tak beriman, kurang iman ni, dia tak rasa bulan puasa ni bulan yang paling memeritkan baginya. Oh ini bulan awak tak suka, makan tak boleh, minum tak boleh, kedai kopi tutup semua, kata nak makan rumah malu, kata lambai bulan puasa pun ada juga orang menjual makanan. Pukul 11 dia jual, tu heran betul. Dia pun pergi tunjuk 5 jari je, mana 5 bungkus yang siap lah. Ada satu tempat di kawasan Bota, dia menjaga makanan pukul 11 pagi. Kita dah buat report jabat agama, kata jabat agama tidak ada atas kena undang katanya. Sedangkan benda tu sudah lulus enactment jenayah Perak tu. Siapa yang menjual kan, siapa yang makan di hadapan ramai apa, dia kesabit kesalahan akan dipenjara sekian-sekian, benda tu dah ada tu dia. Tapi dia memang tak berani. Tu dia. Maknanya tak ada kerjasama di antara semua pihak. Sepatutnya dah berapa tahun dah menjadi-jadi, setiap tahun tu berkali dah buat report aduan tapi tidak berkesan. Tu dia. Tak kalau juga nak buka pukul 11 dah menjaga. Tu kita pun heran. Tu dia. Dah banyak berapa Ramadan dah direport tapi tidak ada kesan. Tu dia. Kata tak ada undang-undang, sedang sudah lulus lah enactment jenayah negeri Perak dah. Tu dia. Tapi masalah kerjasama dia tak ada daripada pihak penguasa, daripada Jabatan Agama Islam, pihak polis dan juga pihak majlis sebagainya. Sepatutnya sekali tu apalah. Ini tak ada. Jadi kata Rasulullah, barang siapa berpuasa kan di atas dasar iman, waktu saban, dan dia mengharap dengan puasa itu Allah Ta'ala akan beri ganjaran, beri pahala dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan mengampun dosa yang lalu, dosa 10 Ramadan itu. Jadi begitulah kehebatan Ramadan ini. Dan hadis seterusnya sebelum kita masuk ilmu Ramadan, iaitu Rasulullah menyatakan naumus saimun ibadah, tidur orang berpuasa itu ibadat. Maknanya bulan puasa ni kau dapat pahala, bulan puasa tidur tak ada pakai niat pun dapat pahala. Tapi kalau luar Ramadan nak tidur dapat pahala, kena niat. Contoh lepas Isyak kita nak tidur, ya Allah gerakkan hamba nak sembahyang subuh atau sebagainya, baru tidur dapat pahala. Tapi kalau bulan Ramadan tak niat pun dapat pahala. Dan wasaim ibadah, tidur orang puasa itu ibadah. Tapi janganlah sebanyak-banyak tidur, jangan gerak ya, dak bukir orang pagi. Tak boleh apa itu. Ibadah ni banyak, bukan tidur saja. Jadi tidur bulan puasa dapat pahala ibadah. Itu dia. Kalau dia di luar bulan puasa, kau dapat pahala tidur, nak niat. Itu dia. Kerana niat itu boleh menghasilkan pahala. Tapi bulan Ramadan Tuhan bagi keluasan, tidur je, tertidur umpamanya, tidak ada setik niat, maka dia beri pahala. Karena seterusnya Rasulullah kata wasam tu tasbihun. Itu dia. Diam orang berpuasa itu, tidak berkata-kata sesuatu. Diam je, dapat pahala tasbih. Tapi kalau luar Ramadan nak pegang tasbih, nak sebut tasbih. Tapi dalam bulan Ramadan diam, tanpa berkata sesuatu yang tidak beri manfaat, ditulis pahala tasbih. Itu dia. Dan seterusnya Rasulullah menyatakan wa du'a'uhu mustajabun. Dan yang ketiganya kelebihan Ramadan itu doa mustajab. Bulan Ramadan ni doa mustajab, minta lah banyak-banyak. Minta tambah. Minta tambah. Tambah apa? Tambah ilmu, tambah amal, tambah ketaatan, tambah bini boleh juga. Tapi kalau satu pun dah ngengkang, tak payahlah. Seorang pun dah ngengkang je lah, dua esok lagi lah. Minta doa, ya Allah, hamba ni sudah lama mengalami penyakit begitu lama, setiap bulan pergi klinik sebokah ubatnya. Setengah orang pergi klinik kan, temu janji. Sekali temu janji sebokah, ubat darah tinggi 5, 6, 7 kaf packing tu ya. Dia kumpul-kumpul hampir sebokah ubat saja. Minta lah. Betul berbetulan bulan Ramadan ni, kata doktor, saya tengok awak ni darah tinggi dah tak ada. Macam mana kita henti ubat, kita mana kita tahu. Kerana doa Ramadan ni makabul, minta lah. Tapi malah minta minta setiap masa. Dan yang keempat bulan Ramadan ni, wa amaluhu mudha'afun. Amal bulan Ramadan ni berganda-ganda. Yang sunat macam perdu, yang perdu dibalas 7 perdu yang tidak ada di bulan-bulan lain. Jadi hendaklah kita
menjadikan Ramadan ni sebagai pesta dalam melakukan ketaatan, kerana pahalanya berganda-ganda. Dan kemudian marulah kita dah masuk ilmu-ilmu yang bersangkut dengan Ramadan. Mudah-mudahan dengan ilmu Ramadan itu mendapati seseorang itu ibadat dalam bertepatan yang ditentukan syarak. Sebab itu jika ditanya orang, Ramadan sudah hampir atau apakah persiapan anda untuk menyambut Ramadan? Berbagai-bagai jawapannya. Kami dah senarai jadual puasa dah penuh nampaknya. Tapi Masjid Bendayu ni lambat datang, tak masuk katanya. Tema 300 je bagi masuk katanya. Macam-macam lah. Setengah tu dah persiapannya raya tahun lepas tak dapat zara-zara, tahun ni booking baju lah, booking kuih dan sebagainya. Itu persiapan-persiapan yang remeh-temeh je. Tapi persiapan yang paling besar Ramadan ialah apa dia? Ilmu Ramadan. Kerana ilmu Ramadan yang penting, kerana ilmu itu yang mengesahkan ibadat kita. Betul. Kalau tak ada ilmu Ramadan, apa kita nak amalkan? Sebab itu Rasulullah kata orang beramal tanpa ilmu ni rugi. Ya, rugi. Ada. Betul, Rasulullah kata man shoma Ramadan. Ada. Apa Rasulullah kata? Kam min shaimin, berapa ramai, betapa ramai orang puasa. Laisa lahu min siyamihi, hanya dapat di puasanya ilal ju'ul atash, hanya dapat lapar dahaga. Betapa ramai orang berpuasa dan dia hanya dapat puasa itu, hanya dapat lapar dahaga apabila ia tidak ada ilmu yang bersangkut dengan ilmu puasa itu. Jadi ilmu puasa ni penting, kerana dia yang mengesahkan ibadat kita. Sebab itu setiap ibadat ni dia tidak sunyi daripada 4 perkara untuk mengesahkan ibadat. Setiap ibadat tidak sunyi daripada 4 syarat. 4 syarat inilah yang dapat mengesahkan ibadat seorang itu, sampai sembahyang ke, puasa ke, haji dan sebagainya. Syarat yang pertama, mesti mengetahui syarat sah setiap amal yang lakukan. Yang kedua, syarat wajib. Apa syarat wajib amalan yang kita nak buat tu? Yang ketiga, syarat tiap-tiap rukun. Rukun pun ada juga syaratnya. Dan yang keempatnya, syarat qabul, syarat terima ibadat tu. Ada juga syaratnya. Jadi setiap ibadat tidak sunyi daripada 4 syarat. Tak kira lah puasa ke, sembahyang ke, haji ke dan sebagainya. Mesti 4 syarat ditunaikan dulu sebelum melakukan ketaatan. Yang pertama tadi syarat apa? Syarat sah, kita tahu. Yang kedua, syarat wajib. Yang ketiga, syarat tiap-tiap rukun. Yang keempat, syarat qabul. Syarat qabul, syarat terima ibadat itu. Syarat terima ibadat itu 2. Yang pertama, orang yang ibadat mesti ada ilmu ibadatnya itu. Yang kedua, orang yang ibadat itu mesti ikhlas. Kedua-dua ni belaziman. Awak ikhlas, ilmu tak ada, tak jadi. Awak ilmu banyak tapi tak ikhlas, tak jadi. Dia kedua-duanya belaziman. Tak boleh tidak daripada salah satu daripadanya. Jadi maknanya setiap ibadat ni kita kena pastikan, ya, setiap ibadat yang kita laku tu mesti pastikan mengetahui 4 syarat itu. 4 syarat inilah merupakan yang utama sebelum nak melakukan sesuatu ibadat. Mana tak sunyi dia ada 4 syarat. Pertama syarat sah, yang kedua syarat wajib, yang ketiga syarat tiap rukun, dan yang keempat syarat qabul. Kalau kita masuk syarat yang pertama untuk nak mengesahkan ibadat puasa kita. Syarat sah puasa ada 4, dan 4 ini mesti ditunaikan. Kalau tidak tunaikan boleh menyebabkan ibadat yang kita laku itu tidak sah. Bila tidak sah, ibadat yang kita laku itu dia tidak beri manfaat. Syarat sah puasa ada 4. Kita ambil rujukan kitab Matan Safitun Najat. Safitun Najat tu ada 67 fasal. Betul orang yang mengaji pondok ni, Safitun Najat tu dia menjadi bahan ingatan otak. Kerana dia merupakan intisari ilmu-ilmu yang bersangkut dengan fardu ain. Ada 67 fasal. Safitun Najat tu boleh dipanggil dengan berbagai nama. Nak panggil Safitun Najah pun boleh, nak panggil Safitun Najah pun boleh, nak panggil Safitun Najah boleh. Maksud yang melepaskan. Syarat sah puasa sebutlah kita Safitun Najah tu pada pasal bersangkut dengan ibadat puasa. Dia kata syarat sah puasa ada 4. Dan syurutu, syarat sihatihi, sah,
sah puasa itu arba'atu asya'. Jadi syarat sah puasa itu ada 4. Bila ada 4 ni, sah lah ibadat puasa itu. Kalau tak ada 4 itu, maka tak sah. Syarat sah yang pertama apa? Dia kata syarat sah yang pertama puasa itu, dia kata Islamun. Orang yang berpuasa itu syarat sah yang pertama mesti Islam. Itu dia. Kerana ahli niat tu dia mesti Islam. Kalau tak ada Islam, dia tak ada pahala. Ahli niat syarat mesti Islam. Bila ibadat dia kena niat kan. Tapi kalau dia bukan Islam, niat itu tidak dikira. Pasal niat tu bukan syarat bagi suatu ibadat itu. Jadi syarat sah niat itu mesti Islam. Yang kedua, syarat sah puasa ialah wa aqlun. Orang yang puasa itu mesti berakal. Kalau dia tidak berakal, maka gugur syarat sahnya. Gila umpamanya, atau kanak-kanak yang masih belum lagi mumayyiz, tak dapat membeza sesuatu, maka tidak termasuk dalam syarat sah. Jadi syarat sah yang kedua mesti orang yang berakal. Syarat sah yang ketiga ialah apa? Wa naqa'un min nahwi khaydin. Syarat sah yang ketiga mesti bersih daripada haid. Suci daripada haid bagi orang perempuan. Bila kedatangan haid, maka gugurlah syarat sah, maka haruslah ia berbuka. Itu dia. Dan syarat sah yang keempat ialah apa? Wa ilmun bil qawni waqti lis-sawmi. Itu dia. Syarat sah yang keempat ialah mengetahui keadaan yang menerima puasa, mengetahui keadaan waktu yang menerima puasa. Bilakah keadaan waktu menerima puasa wajib ni? Bila? Bila masuk bulan Ramadan. Itu dia. Bila masuk bulan Ramadan, baru dinamakan ilmu yang mengetahui keadaan yang menerima puasa. Itu dia. Kalau di luar Ramadan, walaupun puasa fardu, tapi tidak termasuk dalam waktu yang menerima ibadat puasa. Itu dia. Jadi dia kata, saya bulan Ramadan ini banyak hal, saya nak tukar bulan Syawal atau bulan lain yang tiga, maka tak terima. Pasal itu bukan dalam waktunya. Syarat sah puasa mesti dalam waktunya. Itu dia. Wa ilmun bil qawli, itu dia. Waqti qabilan lisawm, mesti mengetahui keadaan yang menerima ibadat puasa itu hanya di bulan Ramadan. Itu dia. Maknanya di bulan Ramadan itu, waktu itu sajalah waktu yang menerima ibadat puasa. Waktu itu dipanggil wajib usuli, wajib asas. Tetapi walaupun lepas Ramadan ada juga puasa wajib, tapi dipanggil wajib aridi, bukan wajib usuli. Wajib usuli hanya di bulan Ramadan saja. Lepas Ramadan juga puasa wajib kan, tapi dipanggil puasa wajib aridi yang mendatang. Sebab bulan Ramadan ada puasa, kita qada, atau ada puasa nazar, atau puasa kifarat dan sebagainya. Walaupun lepas Ramadan ada puasa fardu, tapi itu dipanggil puasa yang wajib aridi, yang mendatang. Tapi puasa bulan Ramadan itu bertepatan dengan masa itu, puasa itu dipanggil wajib usuli, wajib asas, yang pasti dilakukan oleh setiap individu. Itu dia. Itu baru syarat sah ya. Kita nak pergi buat syarat wajib dia. Syarat wajib dia berapa tuan-tuan? Saya tengok penceramah ada 3-4 orang dah cerita dah. Tentu dah ada maklumat sedikit. Bab Ramadan saya tengok. Syarat syah saya kamu ada 4. Syarat wajib dia berapa? Yalah pukul 7 nanti, 7.30 kita berhenti. Kalau tak dapat 8.30 lah kot. Bantai juga marah pun. Saya pun lupa buat rotan tadi. Kalau buat rotan ya takut. Syarat sah ada 4, syarat wajib ada apa? Kata macam mana kita nak puasa yang kena datang? Ini ilmu yang sangat penting dalam melakukan ibadat puasa. Setiap ibadat tidak sunyi daripada 4 syarat. Syarat sah ada 5. Syarat wajib, syarat sah ada 4, syarat wajib ada 5. Lebih 1 saja. Syarat wajib puasa ada 5. Syurutu wujubihi khamsatu asya'. Sebab kitab matan Sabitun Najah sana ya. Dia kata syurutu wujubihi
khamsatu asya'. Syarat wajib puasa itu ada 5. Bila ada 5 ini, maka orang itu sudah termasuk wajib melakukan ibadat puasa. Itu dia. Yang pertama apa? Syarat wajib puasa sama seperti syarat sah juga. Islamun, mesti Islam. Itu dia. Orang yang nak puasa itu syarat wajib yang pertama mesti Islam. Itu dia. Yang kedua, syarat wajib puasa ialah wa taklifun. Orang yang nak puasa itu mesti mukallaf. Siapa mukallaf? Siapa mukallaf? Bukan mu'allaf ya. Mu'allaf maksudnya orang yang baru-baru nak berjinak dengan Islam. Tentu bukan mu'allaf, dah lama dah jinak. Ini mu'allaf. Mu'allaf ialah orang yang baru nak berjinak dengan Islam. Itu mu'allaf. Tetapi kalau tak boleh jawab, lebih kurang sama lah, mu'allaf lah. Allah pun dah lama Melayu Islam. Apa mukallaf? Mukallaf maksudnya orang yang diberat hukum. Itu dia. Syarat yang kedua, syarat wajib puasa ialah wa taklifun. Mukallaf. Mukallaf maksud orang berat hukum. Orang yang diberat hukum ni mesti ada 5 syarat. Bila ada 5 syarat, maka dipanggil mukallaf. Kalau tidak ada 5 syarat ni, dia bukan mukallaf. Maka tidak masuk syarat wajib puasa. Syarat mukallaf yang pertama mesti mumayyiz. Orang yang puasa boleh tahu beza kan, pagi malam pokoknya, siang malam dia tahu mana yang kotor, mana yang tak kotor, mana makanan, mana bukan makanan, dia boleh bezakan. Syarat mukallaf yang kedua ialah berakal. Dia boleh pilih sendiri, tak payah tanya orang, yuk sekarang pagi ke malam. Tapi kau tanya tu, itu bukan mukallaf tu. Bukan berakal, apa semua nak bertanya kat orang. Tu dia. Dia tak boleh fikir sendiri. Dan syarat mukallaf yang ketiga mesti balik masuk sampai umur. Sampai umur ni paling minimanya bersekutu lelaki perempuan. Ada. Bersekutu lelaki-lelaki perempuan ada. Sama ada hid atau lelaki-lelaki bermimpi basah dan sebagainya. Yang paling minima, paling maksimal sampai umur 15 tahun. Walaupun tidak ada tanda-tanda balik itu, maka tetap dia orang sudah balik dia. Mengapa tak puasa yuk? Umur 20 tahun, awak tak ada lagi tanda-tanda, ambil botol mereka katuk kepalanya. Paling maksimal 15 tahun. Ada tanda-tanda balik ke tak tanda balik, tetap dia mukallaf. Tetap sudah balik kata dia. Paling minimanya ada dia sudah ada tanda-tanda 9 tahun tadi ada dia. Dan syarat mukallaf yang keempat ialah sampai suara Rasul. Suara Rasul, dakwah Rasul sampai tak? Sampai kan? Ulama-ulama dah sebar sampai sekarang ni. Maknanya suara Rasul dia tak dapat, bukan pada tak sampai, dah sampai. Cuma kita tak nak ambil je. Dan syarat mukallaf yang keempat, yang kelima ialah sejahtera dua anggota, mata dan telinga. Atau salah satu daripadanya sihat, maka anda tetap dipanggil mukallaf. Kerana syarat yang kelima itu sejahtera dua anggota. Kerana dua anggota inilah sebab dapat ilmu. Mata dan telinga menyebabkan dapat ilmu. Kalau mata nyebutin dapat ilmu tak? Dapat dengan menggunakan lubang telinga dia. Kalau telinga tak pekak. Kalau telinga yang pekak dapat ilmu tak? Dapat dengan menggunakan mata, dengan melihat tulisan-tulisan. Jadi maknanya kalau sejahtera dua anggota atau salah satu daripada dia dapat ilmu, maka orang terpanggil mukallaf juga. Tetapi kalau telinganya jam, pekak, matanya buta, dia bukan mukallaf. Lantak nak buat apa? Nak cerita haram, telinganya labang. Nak cerita dengan, nak kabur dengan tulisan, matanya buta, maka dia bukan mukallaf. Maka dia bebas. Tapi kalau salah satu elok atau dua elok, maka anda orang mukallaf. Tak ada sebab mengatakan tak ada puasa. Jadi maknanya syarat wajib puasa yang kedua wa taklifun, maksudnya mesti mukallaf. Orang bukan mukallaf tidak masuk syarat wajib puasa. Mukallaf maksud orang yang diberat hukum. Seseorang itu dipanggil mukallaf, syarat mesti ada 5. Bila 5 syarat tadi, maka ia dipanggil mukallaf. Maka masuklah syarat wajib puasa. Dan yang ketiga, syarat wajib puasa ialah wa itaqatun, orang yang puasa mesti mampu. Islam walaupun puasa itu wajib, tapi Islam kata, Allah Ta'ala firman dalam Quran, jika tak mampu anda boleh terlepas daripada kewajipan berpuasa itu. Allah Ta'ala ada kabul dalam Quran, faman kana minkum maridan atau ala syafarin
fa'iddatun min ayyamin ukhar, jika kamu dalam sakit maknanya tak mampulah ya, atau ala syafari atau dalam musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka nak akan ganti pada hari-hari yang lain. Maknanya dalam bulan Ramadan tu kita tidak ada syarat yang kita mampu, maka gugur syarat wajib. Betul dia. Tetapi ibadat semayang, mampu tak mampu, selagi dia berakal, dia wajib tunaikan. Tapi kalau ibadat puasa, kalau tak mampu, diberi rukhsah, kemudahan dia dengan menggantikan dengan qada pada masa lepas Ramadan, ataupun umpamanya dia memang tak mampu langsung, bulan Ramadan pun tak mampu, di luar Ramadan pun tak mampu. Sebab itu sakit ada dua kategori kan. Ada sakit yang ada harapan sembuh, tapi dalam bulan Ramadan dia tak mampu, dia boleh berbuka, tapi bila sembuh penyakit lepas Ramadan dia kena qada. Yang kedua, ada sakit tidak ada harapan sembuh, memang tak mampu langsung, maka dia tak payah qada, tapi digantikan dengan apa? Fidyatun ta'am miskin, digantikan dengan fidyah, beri makan pada orang miskin. Satu hari satu mud, satu cupak tapi lebih kurang 175 gram, bersekati lebih lah, lebih kurang RM2 dah. Kena ikut nilai beras sekarang. Betul? 175 gram tu berapa? Kalau kata RM2 lah, maknanya dia penyakit sakit tidak dapat sembuh, maka dia kena bayar fidyah tiap-tiap hari yang tinggal itu dengan bayar fidyah saja, tak payah qada. Tapi kalau orang yang mampu, sakit yang dia dapat sembuh, masa bulan Ramadan dia tak mampu, lepas Ramadan dia kena qada. Betul dia. Itu syarat yang ketiga. Orang berpuasa, syarat wajib yang ketiga, mesti orang puasa itu orang yang mampu. Itu dia. Dan syarat wajib yang keempat, yang pertama tadi Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga mampu. Yang keempat, syarat wajib puasa yang keempat, wasihatan, orang yang puasa itu mesti sihat. Mampu dah ada, tapi tak sihat lah bulan puasa. Kemampuan boleh kalau ikut, kalau tak sakit kan dia mampu, tapi sebab dalam puasa tu dia tak sihat, kemudian dia pergi jumpa doktor kata awak kena habis ubat ini, betul, maka sudah tidak masuk dalam keadaan wajib puasa kerana tak sihat. Mampu sudah ada tapi tak sihat, jadi mampu dan sihat ni berkait-kait. Maka dia boleh berbuka disebabkan kesakitan masa sakit itu, lepas Ramadan dia wajib qada. Apa makna qada ni tuan? Apa makna qada? Qada maksud apa? Ganti fidyah. Tak boleh puasa kena fidyah. Fidyah mana ganti. Kalau qada apa dia? Melakukan ibadat selepas habis waktu je. Waktu dah habis tu. Waktu Ramadan dah habis, lalu kita buatkan puasa yang tertinggal Ramadan itu di bulan Ramadan, itu dipanggil qada. Qada maknanya berlaku sesuatu ibadat yang sudah habis waktu. Kalau fidyah ganti, tapi kita sudah biasa sebut ganti lah, tapi di segi definisinya tak betul. Qada maksudnya melakukan ibadat yang sudah habis waktu. Fidyah maksud ganti. Tak boleh puasa, ganti dengan beri makan satu mud kepada orang miskin. Itu je. Jadi maknanya syarat sah yang keempat, dia mesti sihatun, sihat. Walaupun dia mampu tapi tak sihat, maka tak masuk syarat wajib. Dan syarat wajib puasa yang kelima, wa iqamatun. Itu dia. Syarat wajib puasa yang kelima, mesti orang yang bermukim. Dia tak pergi mana, situ duduknya. Dia bukan orang musafir. Kalau orang musafir, dia tidak masuk syarat wajib. Orang musafir harus berbuka di mana-mana kawasan yang ia hendak makan. Tapi mestilah musafir yang perjalanan 2 marhalah, yang mengharuskan sembahyang jamak qasar. Tapi kalau sini Kipo tak payahlah. Yang perjalanan 90 km, maka anda dipanggil orang musafir. Maka orang musafir tidak masuk syarat wajib. Dia boleh berbekal makanan dalam beg itu di mana-mana dia nak makan, tapi jangan makan di rumah lagi. Kena berjalan dulu lah. Awak nak ke Lumpur start makan pagi-pagi lagi dah sapa tak boleh. Sepa je dalam beg tu. Tiba Tanjung Malin makan sebuku ya, roti. Tiba kat Behrang makan sebuku umpamanya, sampailah destinasi yang ditujui. Jadi maknanya orang yang
Puasa itu syarat wajibnya mesti dia bermukim yang kelima. Kalau musafir maka tidak masuk syarat wajib, maka dia haruskan berbuka. Tetapi kalau dia rasa sebab buka dia malah nak qada, maka dia teruskan berpuasa. Tapi kalau umpamanya dia nak berbuka juga, tak masalah. Islam membenarkan dia makan di mana-mana kawasan yang dia perlu, yang dia rasa sesuai. Itu dia. Itu syarat wajib yang kelima. Jadi syarat wajib ada 5 kan. Yang pertama tadi apa? Islam, mukallaf, mampu, sihat, kelima bermukim. Dia. Karena kita terus ke muncaknya, rukunnya. Rukun puasa dia apa tuan-tuan? Dah dekat ni, jangan buat muka tak tahu je. Sebab tu sebut dalam kitab Matan Zubat tu, dia kata apa? Bait yang ke-9. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beribadat tidak serta dengan ilmu, maka amalannya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, dan tidak terima. Kau main? Yang rukun puasa dah apa? Rasa dah lepas, ustaz-ustaz seri lepas dah cerita dah. Sebagai ingat-ingat balik je. Ada suara tak ada suara orang Melayu ni. Tekan dekat Ramadan ada suara tak ada. Saya kuliah, saya suka saya bercakap, tuan-tuan bercakap, baru kuliah tu hidup, tak kuliah tu mati. Berapa? Sebanyak-banyak rukun puasa dia apa? Sekurang-kurang rukun puasa dia apa? Dia mesti ada minima, mesti ada maksima. Jangan minima pun tak tahu, maksima pun tak tahu. Teruk lah. Paling minima rukun puasa dia apa? How many? Tak tahu tu lagi. Kam jumlah berapa? Saya nak cakap apa ya? Ada apa? Paling minima dia apa? Rukun puasa ada? Kelas saya mati pagi ni. Paling minima 2, paling banyak maksima paling banyak 3. Memang lepas 2 jawab 3, tidak ada 4. Tapi jawapan tu betul. Jawab 2 boleh, jawab 3 boleh. Tapi kita rujuk dalam kitab Safitun Najah juga. Tu dia. Dia kata arkanu salasatu asya'. Dia kata rukun puasa itu ada 3. Tu dia. Yang pertama sekali ialah niyatun lailan li kulli yaumin fil fardi. Dia. Yang pertama dia kata niat pada malam tiap-tiap hari pada puasa fardu. Itu yang pertama. Pada puasa fardu ni mesti niat pada malam dan tiap-tiap hari pada puasa fardu. Kalau puasa sunat boleh niat ditangguh waktu siang sebelum zuhur. Tapi kalau puasa fardu dia mesti niat pada malam tiap-tiap hari pada puasa fardu. Itu dia. Yang kedua, rukun puasa apa? Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Dia kata dalam kitab Safitun Najah, kita rujuk matanya dulu. Dia kata rukun puasa yang kedua ialah watarku mufattirin zakiran mukhtaran ghair jahilin ma'zur. Dia kata rukun puasa yang kedua ialah memelihara daripada perkara yang batal puasa dalam keadaan ingat. Dalam keadaan ingat wajib melihara daripada perkara yang batal puasa. Tapi kalau keadaan lupa, dia tidak membatalkan puasa. Kalau keadaan ingat, dia mesti wajib menjaga perkara yang batal puasa. Tapi kalau keadaan terlupa, maka tidak terjejas puasanya itu. Dalam keadaan zakiran, ingat, mukhtaran, kemudian dalam keadaan puasa itu di atas pilihannya sendiri, bukan dipaksa. Kalau dipaksa orang, kamu kena makan, kau tak makan aku tembak, maka tak batal puasanya itu, kerana dalam paksaan. Tapi kalau dalam pilihan dia tak boleh membatalkan puasa itu tanpa sebab syar'i. Dan juga tidak batal puasa bagi orang yang jahil yang diuzurkan. Siapakah orang yang jahil diuzurkan? Dia mu'alaf, biasalah. Dia ingat yang batal puasa makan minum, tapi masukkan satu rongga dia tak belajar kan. Kamu kita kawak, kamu memasukkan satu rongga lubang ni menyebabkan batal puasa, dia tak tahu kan. Maka kita tak batal puasa pasal dia masuk orang yang jahil, yang makzur, yang diuzurkan. Tapi kalau kita ni tekan tak tahu,
Bukan hanya kita tahu perkara yang batal puasa makan minumnya, sedangkan banyak lagi perkara yang batal puasa kan. Masukkan sesuatu dalam rongga yang berlubang kan. Jadi maknanya kita kena pelihara lah. Tapi kalau orang yang jahil yang diuzurkan tadi, dia baru nak kena Islam, ketika itu kita kena beritahu. Tapi ibadat puasa tidak batal. Tapi setelah kita beritahu, sepanjang masa dia buat demikian itu, maka orang itu bukan dipanggil orang yang jahil yang diuzurkan. Dia sudah tahu. Itu rukun puasa yang kedua. Rukun puasa yang ketiga wasaimun, iaitu rukun puasa ketiga orang yang berpuasa. Jadi paling banyak 3, paling 2, paling sedikit 2. Paling sedikit niat, yang kedua melalui perkara yang batal puasa, paling banyak 3 orang yang berpuasa. Kerana rukun tadi saya dah khabar, tiap-tiap ibadat mesti ada syarat, tidak sunyi bersyarat. Rukun pun ada syarat juga, dipanggil syarat tiap-tiap rukun. Rukun puasa yang pertama ialah niat. Syarat niat mesti ada 3. Bila 3 tu, maka sempurnalah rukun yang pertama. Kalau tak ada syarat, tak sempurna rukun itu. Setiap ibadat mesti ada 4 syarat. Syarat sah, syarat wajib, syarat tidak rukun, dan syarat qabul. Kerana rukun tadi 3 kan. Yang pertama niat. Syarat niat ada 3. Yang pertama sekali, niat mesti di waktu malam. Mana takrif malam itu? Yang dikatakan takrif malam itu bila? Ialah apabila terbenam matahari, masuk waktu maghrib, maka itu dikata waktu malam. Itulah waktu permulaan boleh kita pasang niat, dan berakhir sebelum subuh, sebelum fajar shadiq. Itulah waktu kita nak pasang niat. Kalau sebelum terbenam matahari atau selepas terbit fajar shadiq, maka tak termasuk orang berniat. Tetapi dia wajib juga puasa, kerana menghormati Ramadan itu, lepas Ramadan dia wajib qada. Itu syarat yang pertama, syarat niat. Yang kedua, syarat niat mestilah tiap-tiap malam. Likulli niyatul lail, tiap-tiap malam. Syarat niat yang kedua mesti tiap-tiap malam. Tak boleh niat semalam untuk 30 hari. Tak boleh niat semalam untuk 30 hari. Imam Syafi'i dia kata niat itu, syarat niat yang ketiga mesti niat, yang kedua mesti niat tiap-tiap malam. Tetapi walau macam mana pun, harus orang yang bermazhab Syafi'i bertaklid pada malam yang pertama niat 30 hari sekaligus. Tujuannya apa? Untuk sebagai penyelamat atau coverage daripada terlupa. Terlupa malam-malam berikut, kita sudah niat sebulan, dia sebagai penyelamat saja. Tapi nak niat tiap-tiap malam dia kena niat, tak boleh berpandu kepada niat sebulan saja. Itulah orang yang mazhab Syafi'i harus bertaklid pada mazhab Maliki, pada malam yang pertama niat sebulan, sahaja aku puasa sebulannya. Tujuannya nak mengelak takut malam-malam berikut terlupa, sudah ada penyelamat niat sebulan. Tetapi itu bukan sebagai alasan sepanjang hari berniat pakai sebulan itu. Dia sebagai penyelamat saja. Jadi haruslah kita berniat pada malam pertama, niat saja aku puasa sebulan Ramadan semuanya atau keseluruhannya. Dan syarat niat yang ketiga ialah mentakyinkan Ramadannya, mesti sebut nama ibadat itu. Maka kalau tak sebut nama ibadatnya itu, kalau tak sebut nama bulannya itu, bulan dalam ibadatnya itu, maka tidak terhasil niat. Mesti ada qasad hati, kata gerak hati, aku puasa Ramadan, Ramadan esok aku puasa. Kata hati, kalau kata aku puasa fardu, aku puasa esok, maka tak termasuk syaratnya. Bila tak masuk syarat niat, maka niat itu tidak dikira. Mesti ada gerak hati mengatakan aku nak puasa Ramadan esok, atau Ramadan esok aku nak puasa. Itu lafaz tu sunat saja. Nawaitu sauma Ramadan, saja aku puasa Ramadan, itu dah panggil lafaz. Tapi terjemahan tu, gerak hati tu, kata hati aku nak puasa Ramadan esok, Ramadan esok aku nak puasa, maka terhasillah syarat niat yang 3 itu. Bila syarat niat yang 3 terhasil, maka sahlah rukun yang pertama itu. Jadi rukun yang pertama ialah niat. Syarat niat ada 3. Yang pertama, niat mesti di waktu
malam. Yang kedua, niat mesti tiap-tiap malam. Yang ketiga, syarat niat mentakyinkan Ramadan. Sebutkan Ramadan dalam niat itu. Aku puasa Ramadan, Ramadan esok aku puasa. Tu dah. Mentakyinkan Ramadan menjadi syarat kepada sah niat itu. Tu dah. Kemudian rukun yang kedua ialah memelihara daripada perkara yang batalkan puasa. Syaratnya satu saja. Rukun puasa yang kedua ialah menahan diri daripada perkara yang batal puasa. Syarat satu je, iaitu hendaklah kita jaga puasa itu bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Syarat satu je. Kena jagalah syarat rukun yang kedua itu satu saja. Kita kena pelihara puasa kita daripada terbit fajar tadi sehingga terbenam matahari, kita jaga perkara yang batal puasa. Itu dia. Dan rukun yang ketiga, wasaimun, orang yang berpuasa. Syarat orang puasa itu satu saja. Apa dia? Rukun yang kedua syaratnya satu. Rukun yang ketiga syarat pun satu. Apakah syarat orang yang puasa? Satu je. Apa dia? Mesti macam mana? Ada orang. Mesti ada orang. Kalau tumpah tak ada. Syarat satu, mesti ada orang, mesti dia hidup. Jadi ketiga-tiga ini, rukun ni tadi, dia mempunyai syarat-syarat. Rukun puasa ada tiga. Yang pertama, niat. Syarat niat dia berapa? Tiga. Rukun puasa yang kedua, memelihara perkara yang batal puasa. Syaratnya ada satu. Yang ketiga, orang yang puasa. Syaratnya satu juga. Jadi maknanya lengkaplah syarat-syarat yang menjadi tuntutan dalam ibadat. Kemudian syarat yang keempat, syarat yang keempat, syarat qabul. Syarat terima ibadat itu ada dua. Yang pertama sekali, orang yang ibadat itu mesti ada ilmu ibadat yang nak lakukannya. Yang kedua, orang yang ibadat itu mesti ikhlas, barulah terhasil ibadat itu. Jadi setiap ibadat mesti memenuhi empat syarat. Yang pertama, syarat sah, kena tahu. Yang kedua, syarat wajib. Yang ketiga, syarat tidak rukun. Dan yang keempat, syarat qabul. Maka sempurna syarat ni, maka sempurnalah ibadat yang kita lakukan. Jadi sebagai penutupnya, itu dia. Kalau kita ikut di zaman Rasulullah, ibadat puasa ni terlalu panjang jika dibanding dengan ibadat berbuka. Di zaman Rasulullah dulu, permulaan Islam, ibadat puasa terlalu panjang, ibadat berbuka terlalu pendek. Mana pendeknya? Waktu berbuka, waktu itulah makan, waktu itulah minum, waktu itulah bersetubuh dengan isteri-isteri mereka, iaitu di antara maghrib dan isya saja. Masuk waktu isya, tak boleh makan lagi, tak boleh minum lagi, dan tak boleh bersama dengan isteri-isteri. Pada permulaan Islam, waktu berbuka pendek, waktu berpuasa terlalu panjang. Tetapi dengan rahmat Allah, berlaku satu peristiwa di atas sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar di antara sahabat Rasulullah yang empat itu, selepas sembahyang fardu isya, maka dia balik ke rumah. Bila balik ke rumah, dia tercium bau wangi-wangian isterinya. Bila tercium bau wangian, maka naik nafsunya, lalu disetubuhnya isterinya itu. Sedangkan sudah habis waktu isya, dah habis waktu habis waktu buka. Lepas dia melakukan persetubuhan itu, baru dia tahu rupanya dia telah melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa kerana sudah habis waktu berbuka. Lalu dia mandi-mandi sebagai dengan menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta excuse lah, minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada engkau ya Rasulullah. Apa benda yang kamu telah lakukan, Umar? Kata Umar, dia kata, ya Rasulullah, saya terlanjur antu ya Rasulullah. Tahu terlanjur antu? Dia telah bersetubuh dengan isteri dalam keadaan berpuasa, Maka kata Rasulullah, aku tidak layak untuk memaafkan kamu. Aku tak layak. Pasal Rasulullah seorang yang tidak kompromi dalam perkara-perkara yang bercanggah.
walaupun seorang itu sahabat sekalipun. Maka Rasulullah kata, aku tak layak untuk maafkan kamu, katanya. Pasal kan kena khabar waktu buka maghrib isya, kenapa lepas isya pula naik kuda pula? Tak naik kuda. Tangguhlah dirimu sendiri. Maka dia balik dalam keadaan yang muka muram, masam, dia pun sedih. Mana bila buat salah kan, orang yang buka puasa dengan bersetubuh kena kifarat kan, betul tak? Kifarat berat, bukan main. Esok pun Umar pun dalam keadaan masam. Umar, jangan macam masam lagi, jangan sedih lagi. Semalam telah turun ayat Quran, mengatakan boleh malam Ramadan bersetubuh dengan isteri kamu. Ayat 187 ya. Ukhillat as-siyam min rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam bulan Ramadan kamu bersetubuh dengan isteri-isterimu. Mana waktu yang pendek tadi, peristiwa yang berlaku setelah berlaku, maka dilanjutkan waktu yang pendek tadi, akhir berbuka waktu sampai isya, dilanjutkan sebelum fajar. Bila demikian turun ayat itu, sahabat-sahabat lain berkata, ya Umar, bukan kamu seorang antara cuan tu, tapi kami segan dengan Rasulullah, katanya. Maka waktu yang pendek ni dilanjutkan sampai sebelum fajar. Jadi sekarang di akhir zaman ni, waktu berbuka dengan waktu berpuasa hampir sama banyak. Tapi tanduk juga puasa ini aja tak elok betul orang. Dulu waktunya pendek je, waktu maghrib dan isya. Sekarang dilanjutkan sampai sebelum terbit fajar, hampir sama waktu buka dengan waktu berpuasa. Jadi kalau tak mau juga kita pun tak tahulah. Ada 12 jam ya, 12 jam berbuka, 12 jam berpuasa. Jadi cukup sekadar itu sebagai mukadimah ataupun permulaan puasa kita yang kita akan hadapi beberapa hari lagi. Ya cukup sekadar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa hal malaikatal muqarrabin fi afri arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wallahu alam.